Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Baik, nama saya Ahmad Azfar bin Zubairi, nombor matrik 054653 daripada Usuluddin semester 3 usul A. Baik, insya-Allah hari ini saya akan membentangkan mengenai KK pendek saya yang bertajuk Zikir dalam Tarikat. Nama kursus kajian ilmu tarikat. Baik, definisi zikir. Zikir dari segi bahasa ialah sebut atau ingat. Sebut dan ingat. Itu adalah dari segi bahasa. Manakala dari istilah tasawuf pula, zikir didefinisikan sebagai sesuatu yang terlepas daripada kelalaian dan kelupaan hati dengan senantiasa merasa hadir hati beserta Allah Ta'ala. Dan dikatakan juga bahawa zikir yang ini bermaksud mengulangi sebutan nama Allah dengan hati dan lisan, atau mengulangi sebutan dan ingatan terhadap sifat, hukum, perbuatan atau apa-apa sahaja yang boleh mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita bagi kepada pembahagian zikir. Zikir terbahagi kepada dua, iaitu zikir hasanah dan juga zikir darajah. Baik, zikir hasanah ni apa dia? Zikir hasanah ialah mengamalkan apa-apa saja zikir yang mana bertujuan untuk mendapatkan ganjaran atau pahala di sisi Allah di akhirat nanti. Kiranya dia bukannya lebih umum. Dia punya zikir hasanah ni lebih umum, iaitu yang mana dia mengamalkan apa-apa sahaja zikir dan bukannya dia bertujuan untuk semata-mata untuk menyucikan diri, tetapi semata-mata untuk mendapatkan ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir darajah pula, tujuan zikir darajah adalah membersihkan hati dan meningkatkan tahap kejernihannya, bukan semata-mata bagi mendapatkan pahala. Jadi pelaksanaan amalan zikir darajah ini dilaksanakan dengan himmah, iaitu semangat yang tinggi, disertai dengan istiqamah serta tumpuan diberikan kepada menghadirkan mana-mana zikir yang diamalkan dengan kaifiat tertentu. Baik, dalil yang dibolehkan amalan zikir ini. Baik, saya kemukakan dalil daripada Al-Quran dan dalil daripada As-Sunnah. Baik, sekiranya ada yang bertanyalah, bolehkah kita mengamalkan zikir ini, zikir itu? Apakah dalil boleh kita beramal dengan zikir-zikir tersebut? Jadi saya kemukakanlah dalil daripada Al-Quran terlebih dahulu. Sebenarnya banyak lagi dalil, tetapi saya hadkan kepada dua sahaja dalam slide ini untuk kita renung bersama. Baik, yang pertama, dalil daripada Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 191 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang bermaksud orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala semasa mereka berdiri dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring. Jadi perkataan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'uda, jadi mereka yang mengingati Allah secara berdiri dan juga qiyaman wa qu'uda, berdiri dan juga duduk, wa 'ala junubihim, dan mereka berbaring secara mengiring. Jadi alladzina yadhkuruna, perkataan zikir pun sudah disebut di dalam Al-Quran. Jadi yang kedua pula, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 35, wa dzakirinallaha katsiran wa dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Yang bermaksud, dan orang-orang lelaki yang menyebut nama Allah banyak-banyak serta orang-orang perempuan yang menyebut nama Allah banyak-banyak, Allah telah menyediakan bagi mereka semuanya keampunan dan pahala yang besar. Jadi wa dzakirinallah, siapa yang mengingat, siapa yang berzikir, siapa yang mengingati Allah Subhanahu wa taala akan diberikan keampunan dan pahala yang besar. Inilah dalil beberapa dalil lah, dua dalil daripada Al-Quran. Manakala banyak lagi dalam Al-Quran yang boleh kita ambil sebagai dalil boleh berzikir, boleh mengamalkan amalan zikir ini. Kemudian kita pergi kepada dalil daripada As-Sunnah. Saya turut mengemukakan dua dalil daripada As-Sunnah, iaitu yang pertama
hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qila ya Rasulullah wa ma hiya riyadul jannah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam halaqul dzikri. Daripada yang bermaksud daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekiranya kamu melintasi taman-taman bunga di syurga, hendaklah kamu bersenang-senang. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah riyadul jannah itu? Baginda bersabda, iaitu halaqah zikir. Yang kedua, hadis daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah sayalamu ahlal jam'i min ahli al-karam qila man ahli al-karam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlu majalis dzikri fil masajid. Baik, daripada artinya daripada Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman dalam hadis qudsi, pada hari kiamat nanti akan dikenal ahlul jam'i daripada ahlul karam. Lalu ditanya, siapakah ahlul karam itu wahai Rasulullah? Baginda berjawab dengan sabdanya, ahlu majalis zikri, iaitu orang yang mengikuti majlis zikir. Baik, jadi daripada dalil-dalil di atas dapatilah bahawa amalan zikir ni telah pun disebut di dalam Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baik, kita pergi kepada amalan zikir dalam tarikat. Antara amalan zikir dalam tarikat yang saya kemukakan dalam KK pendek saya adalah antaranya zikir jahar, zikir khafi, zikir nafi isbat dan juga zikir isim zat, iaitu zikir Allah. Baik, sebenarnya ada banyak lagi zikir-zikir, tapi saya ambil yang mana yang selalu kita dengar lah. Baik, kita pergi kepada zikir jahar dan zikir khafi. Zikir jahar lah. Tata cara zikir jahar iaitu zikir nafi isbat, iaitu la ilaha illallah tu lah, dengan mengucapkan kalimah la ilaha illallah dengan keras dan dihentak-hentakkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dengan rinciannya, ucapan la yang pertama itu ditarik dari pusat ke ubun-ubun di kepala. Maksudnya kita bayangkanlah, apabila kita mengucapkan la tu, kita tarik daripada pusat ke ubun-ubun kepala kita. Seterusnya ucapan ilaha dibaringkan gerakan kepala miring ke kanan, dan ucapan illallah dibaring gerakan kepala miring ke kiri dengan dihentakkan ke jantung di dada kiri. Jadi ini adalah amalan di ahli-ahli tarikat lah. Antara masyhurnya adalah tarikat Naqsyabandiyah. Pada ahli tarikat menyatakan cara tertentu untuk mengucapkan kata pada kalimah la ilaha illallah, iaitu zikir di tengah badan. Zikir di tengah badan, di sebelah kanan badan dan di sebelah kiri badan, kerana ketiga-tiga titik ini adalah tempat yang mana syaitan mengarahkan serangannya. Kemudian zikir secara khafi, slow. Setelah zikir secara jahar, diajarkan juga zikir secara perlahan, iaitu zikir khafi, iaitu dengan menggunakan zikir ismu zat, zikir Allah, Allah, Allah di dalam hati. Dalam pengajaran zikir ini atau disebut sebagai tawajuh, para salik diarahkan agar memejamkan mata, kepala mereka ditunduk dan menghala ke dada sebelah kiri, dengan lidah ditekan ke lelangit mulut, bibir dirapatkan sambil mengucapkan kalimah Allahu, 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 Allah secara terus dengan perlahan lah. Dan pak guru, iaitu guru musyrik, memerintahkan anak didik mereka untuk mengamalkannya pada setiap waktu, terutamanya setelah selesai solat fardu sebanyak 165 kali Allahu Allah itu untuk zikir bukan 160 kali untuk la ilaha illallah, iaitu zikir jahar, dan seberapa banyak pun yang boleh dengan zikir isim zat, iaitu zikir khafi tersebut. Zikir jahar yang dikatakan sebanyak 165 kali dikatakan mewakili yang satu mewakili ihsan, dan 6
mewakili rukun iman, dan yang 5 mewakili rukun Islam. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita kembali kepada zikir isim zat. Baik, zikir ini adalah zikir yang diberikan kepada murid yang berada di peringkat permulaan dalam tarikat Naqsyabandi. Baik, zikir isim zat ini masyhur dalam tarikat Naqsyabandiyah, yang mana mereka perlu mengamalkannya setelah melakukan bai'ah dan juga talqin. Zikir isim zat iaitu Allah pada hati atau secara sir, iaitu tanpa suara sebanyak 5,000 kali setiap hari semalam, dan 5,000 kali sehari semalam, dan wajib diamalkan setiap hari tanpa putus. Inilah yang diajarkan dalam tarikat Naqsyabandi. Kemudian zikir nafi isbat, zikir yang dilafazkan secara jahar, secara suara yang keras lah, dengan menyebut kalimah la ilaha illallah sebanyak 165 kali. Ianya perlu dilakukan dengan istiqamah sebagai suatu latihan riyadhatun nafsi yang harus dibimbing agar seseorang dapat mengingati Allah pada setiap waktu. Yang dikatakan nafi isbat kerana la ilaha tu merupakan kalimah nafi, dan juga illallah tu merupakan kalimah isbat. Jadi nafi isbat, la ilaha illallah, kita nafi dan kita isbat. Okay, sebagai penutup, sebagai kesimpulan, sebenarnya banyak lagi zikir-zikir di luar sana dalam yang diamalkan dalam tarikat. Antaranya seperti zikir al-aidarus yang diamalkan oleh tarikat Alawiyah daripada jalur Ba'alawiyah, keturunan Habaib, dan juga zikir zikir asma Allah, dengan mengamalkan apa-apa nama-nama Allah yang tertentu untuk diamalkan dalam seharian. Dan lain-lain lagi termasuklah wirid-wirid harian seperti Ratibul Haddad dan sebagainya. Semoga penulisan kecil ini dapat menarik minat para pembaca untuk mengkaji berkaitan zikir dalam tarikat, di samping menarik minat kita semua untuk bertarikat. Yang mana tujuan tarikat ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jalan mujahadah dan penyucian jiwa. Setakat itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.